2,148 kes jangkitan baru COVID-19 dilaporkan sehingga tengah hari ini. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 adalah sebanyak 367,977, manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan pula terus meningkat kepada 17,575 kes. Dalam pada itu, bilangan kes sembuh hari ini ialah sebanyak 1,259 yang menjadikan jumlah kes pulih sepenuhnya adalah sebanyak 349,039 kes. 212 kes positif sedang dirawat di ICU, 82 memerlukan bantuan pernafasan dan duka cita dimaklumkan terdapat lagi pertambahan 10 kematian akibat COVID-19 hari ini dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian akibat COVID adalah sebanyak 1,363 kes. Angka-angka ini mungkin tidak memberikan erti sekiranya ini tidak berkenaan dengan kita, tetapi inilah masanya untuk kita sama-sama memerangi COVID-19 secara lebih proaktif kerana kita tidak mampu untuk menanggung ataupun melihat kepada gelombang keempat daripada terus berlaku. Untuk berbincang mengenai perkara ini dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat petang, Datuk. Terima kasih kerana bersama kami dalam Buletin Awal ni. 2,148 ini salah satu kes yang meningkat dalam masa beberapa minggu ini. Reaksi awal Datuk ketika kita baru hari ketiga Ramadan, kita membenarkan juga bazar Ramadan dan juga membenarkan juga ibadah tarawih. Dan bagaimana kita memastikan bahawa angka-angka ini tidak terus meningkat dari hari ke hari dan bagaimana kita menggambarkan situasi sebenar pada ketika ini, Datuk? Ya, saya lihat trend yang diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan, ya, sebenarnya berlaku pencetusan kes-kes bermula daripada pertengahan bulan Mac, ya, sehingga sekarang lah. Jadi kita dah nampak bibit-bibit kenaikan tu mungkin pada masa telah berlaku pembukaan IPT, sekolah, pejabat dan sebagainya lah, ya. Itu yang kita kena lihat sekarang. Dan masa ini kita lihat jika kita tidak membuat sesuatu untuk menanganinya ataupun jika kita buka satu tempat-tempat seperti yang boleh meledakkan kes, maka kesnya akan meningkat, ya. Contohnya macam sekarang ni, walaupun bazar Ramadan baru memula dalam masa 3 hari, kan, tapi kita lihat pematuhan SOP, pemantauan, penguatkuasaan tu macam tak ada. Jadi ini adalah kita kata macam tempat yang boleh merebakkan jangkitan dengan cepat dan terlalu besar di kebanyakan negeri-negeri lah, terutama di pada timur yang banyak kes. Jadi kerajaan dan rakyat, pihak berkuasa mesti mengambil tindakan yang segera pada masa ini supaya dalam tempoh 2 minggu dari sekarang ni, sebelum Hari Raya ni, kita tak tengoklah kenaikan kes yang mendadak masa itulah, ya saya. Datuk, kalau kita lihat daripada kenyataan daripada Ketua Pengarah Kesihatan ini juga mendapati bahawa ada 15 kluster baru yang dicatatkan pada hari ini. Daripada 15 kluster baru itu, 9 daripadanya berkaitan dengan kluster tempat kerja dan 6 lagi kluster komuniti. Bagaimana sebenarnya perkara ini boleh dilakukan secara bersasar? Tindakan proaktif yang perlu diambil oleh majikan dan juga daripada warga komuniti untuk mencegah COVID-19. Kerana kita tidak dapat tidak bahawa sekolah perlu dibuka, perniagaan perlu diteruskan. Jadi bagaimana langkah proaktif yang perlu dimainkan di kalangan komuniti? Kerana itu yang mungkin kurang dalam konteks kita di negara kita pada hari ini. Ya, betul. Di dalam tempat kerja, saya ingat kita kena pastikan majikan-majikan lah. Maknanya kena ada pemantauan ataupun penguatkuasaan di tempat kerja tu. Ada rela ke, ada pegawai keselamatan ke, supaya memastikan pematuhan di situ. Yang kedua, di komuniti. Di komuniti ni sebenarnya mudah saja. Jangan pergi ke tempat yang crowded, yang ramai-ramai. Jangan ada majlis yang besar-besar. Jadi dapatkan mask. Simple saja. Tetapi inilah bila orang ambil leka ataupun tidak peduli ataupun tak kisah. Ini masalahnya yang menjejaskan semua sektor di negara kita. Ya, saya. Datuk, tapi dalam peringkat sekarang setelah setahun setengah pelbagai cara dan juga SOP diambil kira oleh kerajaan dan juga rakyat sudah hidup dengan COVID-19 selama setahun, mungkin ada beberapa perkara yang perlu dilihat semula. Kalau saya mengambil contoh di Sarawak contohnya yang mencatatkan kes tertinggi pada hari ini, Kerajaan Negeri Sarawak telah mengambilkan dan juga mengambil langkah proaktif yang cukup pelbagai dengan mengadakan kuarantin dan sebagainya. Tetapi penularan itu masih lagi berlaku.
ada tak kita perlu melihat bahawa kalau ini adalah gelombang keempat, cara dan juga mekanisme itu perlu dilihat dalam kerangka baru, Datuk? Ya, saya berpendapatlah pihak kerajaan ya ataupun kementerian sekarang kena tengok balik. Kalau kita dah betul, kita dah setahun. Yang kedua, kita kena betul-betul sekarang. Kita nak buat full mitigation ataupun kita nak buat containment. Dan jika ini dua strategi yang berbeza kerana ini akan melibatkan saringan dan sebagainya. Jadi kalau kita fokus pada kes-kes dan kluster pada masa sekarang, jadi lama-lama rakyat akan jadi jemu dan tak kisah dah. Jadi saya rasakan tindakan bersasar fokus kepada tempat tu sangat penting lah. Ya saya. Adakah fokus itu sedikit kurang apabila kita bercerita mengenai program imunisasi vaksin kebangsaan dan juga rakyat merasakan bahawa sudah selamat ataupun mereka tertunggu-tunggu vaksin tapi dalam masa yang sama terlupa untuk menjalankan SOP yang disarankan sejak setahun lebih, Datuk? Ya, betul. Kita lihat contohnya ya sebab orang kata okey tak apa vaksin akan datang. Kita tengok bahawa rentas negeri lah. Walaupun peraturan kata tak boleh rentas negeri. Tapi kita tengok banyak yang rentas negeri. Kemudian kita tengok majlis yang besar. Begitu juga kena tak apa kalau kita kena nanti vaksin akan datang. Jadi itu pun salah satu katakan negatif kepada attitude ataupun kesedaran rakyat. Jadi kita kena ingatkan lagi bahawa vaksin ni adalah satu harapan saja. Bukannya satu tool yang boleh menamatkan pandemik ini dengan serta-merta. Ya. Datuk, terima kasih kerana memberikan ulasan dan juga pandangan selepas kita mengetahui angka-angka terbaru dan juga situasi terkini COVID-19 di Malaysia. Itu dia tadi Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar.